waktu pandemik, early pandemik, kita memang telah buat, hospital telah buat SOP kita sendiri sebab kita nak guide kan macam mana kita nak handle the pandemic. This is a new virus. So prosedur operasi standard berkaitan dengan risiko COVID semasa pandemik ni, kalau saya ingat saya rasa macam dah tebal sangat dah lah kan. Dan it's really ad hoc, semuanya nak kena ubah dalam masa yang singkat sebabnya kita akan kemas ini mengikut perkembangan semasa. That's why lah kita dengar ada ramai staff yang mengadu, oh sekejap SOP gitu, sekejap SOP gini, tapi this is how we handle the pandemic. It's not easy. Dan itu antara cabaran yang kami terima lah di bahagian frontliners dan juga admin yang menguruskan semasa pandemik COVID-19. Dan sekarang kalau kita lihat yang terkini untuk Hospital Yayasan SOP fasa endemik yang bertarikh 30 Disember 2021 yang mana masih kita guna pakai certain SOP di dalam SOP fasa endemik risiko COVID-19 Hospital USM. Terutamanya peneman dan pelawat dan juga pesakit luar lah. Tetapi untuk staff, kita telah ada penambahbaikan yang mana mengikut situasi sekarang ke arah endemik. Saya share kat sini ialah berkenaan dengan KKM yang mana KKM telah mula seawal November berkenaan dengan National COVID-19 Testing Strategy. Yang ni yang kita kata COVID-19 testing as a new normal. Besides of kita kata pakai mask, sanitize your hand, jaga diri you, elakkan 3W apa semua, 3S apa semua tu kan. So another things that we imply now is actually COVID-19 testing as a new normal. Apa objektif dia? Sebab dia nak empower, number 2 tu kan, empower the rakyat to live safely in the endemic phase. Kalau kita tengok saranan KKM pun sekarang, kalau you nak pergi, nak attend gathering ke, you nak travel ke, do the self-test first. And then after day 3 ke apa, lepas pergi gathering ke ada apa-apa, self-test, buat lagi self-test untuk tengok you punya ni, kalau you bergejala. Tapi cuma macam Dr. Awi cakap lah, kita kena inline. Soon kalau dah istilah endemik apa semua, mungkin testing ni dah tak perlu. We don't know later kan. But for the time being, this is what have been recommended lah by kita punya ni lah. Okey. Dan sekarang juga konsep self-empowerment ni ialah yang mana kita imply TRIS ni. Semua tu dah aware lah saya rasa kan. Get tested kalau sick and then kalau you dah positif, you upload sendiri, report sendiri dalam MySejahtera and isolate yourself, inform kalau you ada untuk you punya close contact and then you stratify sendiri your risk. Kalau you rasa macam you kategori 2A yang kerajaan dah upload kan, dah bagi tahu dah, kita pun dah aware kategori mana kita ni perlu ke CAC, selalunya akan ada lah panggilan daripada IK kan. Tapi sekarang kita masing-masing jaga. Kalau simptom kita makin teruk, mungkin kalau yang kita kata life threatening akan pergi ke kecemasan. Tapi kalau yang simple yang ni mungkin yang you suspicious, masih stable, diboleh ke CAC terdekat supaya kita tak crowded unnecessarily dekat ED, hospital dan sebagainya. Okay? Okay, saya share, saya rasa yang ni setiap kali saya dijemput untuk share about SOP seri apa semua ni, yang ni lah yang selalu orang kata saya selalu sampaikan lah. Warga kampus kesihatan sekiranya bergejala atau berisiko COVID, apakah tindakan anda? Kalau siapa-siapa yang ingat masa awal-awal dulu berisiko COVID ni banyak sangat. Masa tu kita tengah nak cuba putuskan rantaian. Pergi gathering pun nak kena declare, semua benda nak kena declare masa tu kan. Sebab kita nak try to contain our campus so that and then to be safe kan. So tak ada penularan. Tapi sekarang bila dah virus meracunati macam Dr. Awi share tadi, everybody will be CC1 now. Kiri, kanan, depan, belakang semua dah ada. So macam mana kita nak adapt dengan this situation? Okey. Yang ni masih sama. Sekiranya bergejala ataupun berisiko berkaitan COVID-19, untuk hotline yang first yang kita kena buat adalah jangan datang bekerja dahulu. This one. Kita home self-isolation step bergejala. This one saya fokus kepada bergejala supaya tak confuse sebab ada yang confuse berkenaan dengan saya saya boleh datang kerja lah sebab saya CC1 pun tapi tengok bergejala ke tak. Kalau bergejala ni kadang-kadang kita akan terconfuse. Kadang-kadang URTI atau pharyngitis tapi kena clearkan status COVID tu dulu.
Okey, home self isolation test yang ketiga ni yang penting. Buat ujian sendiri dahulu. Self test RTK antigen. Kalau dulu, kalau masih ingatlah dekat Seri, hotline, call hotline akan bagi tahu okey kita refer Seri untuk PCR, untuk RTK. Now we already accept the self test RTK antigen in line dengan KKM untuk self empowerment. Dan kat sini lah kebanyakannya berlaku bila dalam proses transisi kita nak menerima sesuatu yang baru ni, memang kami menerima pelbagai isu lah dekat hotline dan klinik Seri even dan ada yang kena marah, kena maki, tu biasalah dekat kami, dekat frontliners. Sebab masih tidak ada kefahaman dekat situ. Okey, maklum kepada ketua jabatan atau penyelaras klinik lah kan. The most important, kita masih lagi guna pakai borang deklarasi risiko COVID harga kampus kesihatan. Okey. Ini adalah QR code. Sama ada nak guna link ataupun QR code yang disediakan. Dan hotline COVID-19 ni number dia satu saja, 7673131, tetapi dia adalah hunting line. Kalau number tu busy, dia akan cari number yang tak busy. 2 line sahaja yang kita provide. Dan memang sentiasa hot. Saya rasa saya boleh ingat beberapa hari je lah yang dekat hotline yang tak hot. Yang lain memang hot, even ada yang telefon ataupun PM saya sebab tak dapat hotline. Sebenarnya kalau tak dapat call, boleh WhatsApp. Kalau hari weekend setakat ni menggunakan WhatsApp. You WhatsApp dulu and then nanti they will assess your risk lah. Dan pada hari Minggu 9 pagi hingga 1 tengah hari sahaja. Sebab ada pula yang marah-marah kata lepas saya telefon tak angkat. Telefon pukul 2 tengah WhatsApp ataupun telefon lepas pada waktu operasi. Sekiranya tadi kes yang bergejala dan berisiko, call hotline, apakah SOP yang kita guna pakai? Okey. Untuk kes positif kit ujiankan diri COVID-19 ni, saya sentuh sedikit sahajalah sebab lepas ni akan dikongsikan oleh Prof. Madya Dr. Nur Azwani. Sekiranya contohnya kita bergejala dan kita buat self-test kit kat rumah, tengok-tengok positif double line. Apa nak buat? Ini adalah bahan dalaman kampus kesihatan yang terkini yang telah dikeluarkan oleh pengarah kampus melalui NTRC. Setelah kita share dah kan macam mana steps dia kita nak buat. So for sure untuk staff warga kampus, kemas kini deklarasi risiko COVID dahulu. Dan sekiranya bergejala ni biasa inform ketua jabatan, update status dekat MySejahtera. Dan automatic you akan dapat digital HSO selama 7 hari, depends kepada vaccination status lah. Ni adalah saya rasa dekat social media ramai dah orang share, even video pun MPRC ada share macam mana nak report sekiranya anda positif COVID. Okey. Dan kita kena pasti sebab sekarang ni pemekasaan kendiri kan. Kita nak self empowerment. Kita sendiri kena jaga diri kita. Tak ada dah orang nak cara kat kita sekarang. So maknanya kita kena cakna sendiri. So kita ni belong to kategori mana? Kan, kategori 2A, kategori 2B. So dalam social media dekat KKM pun dah hebah dah kan. Kategori mana yang you kena pergi CAC? Kalau ikut flow, saya pun ada discuss dengan FMS di KK lah yang in charge CAC. Kalau ikut flow, staff USM, warga USM biasanya bila kes positif, nama akan diberikan oleh ketua jabatan kepada BG, bilik gerakan. Dan bilik gerakan akan notify PKD. Daripada PKD ni, diorang akan sort out mengikut address masing-masing yang berisiko untuk CAC KK terdekat call. Tetapi sekiranya dalam contohlah sehari lepas 2 hari you update pun tak ada orang call tapi you ni pregnant kan. Boleh call, sama ada call dulu CAC yang saya bagi number ni yang terdekat lah dengan alamat rumah masing-masing. Bertanyakan untuk appointment sebab apa kesesakan di CAC lah. Kita pun kena ambil kira lah kesesakan di klinik kesihatan CAC especially kalau semua walk in. Dan disarankan pukul 10 hingga pukul 1 tengah hari lah. Sebab kalau kita tengok dekat web page KKM dia kata sampai 5.30 petang. Tapi pengoperasian KK ni biasanya sampai jam 5 kan. Dan biasanya untuk CAC diorang nak assess ni pukul 10 sampai pukul 1 tengah hari. Ini saya confirmkan dengan FMS di luar sana lah.
Okey. Okey, sekarang ni tadi kita bercerita pasal kalau self-test tu positif. Maknanya tak perlu call hotline, just inform ketua jabatan, declare dan dia akan kena auto update kena update your status MySejahtera. Okey. Sekiranya staff bergejala tanpa risiko kontak tak ada risiko lain, tak ada risiko kontak apa semua, tapi tiba-tiba ada gejala batuk, sesama ataupun demam kan. Apa yang kena buat sama juga step tadi. Self isolate yourself, jangan datang kerja dulu, inform your HOD, declare dalam deklarasi, do the self test. Sebab ada yang bergaduh dekat hotline kata kenapa saya nak kena buat ujiankan diri. USM tak boleh buat dah ke kan. We are now towards the endemic, self empower ourselves kan. So buat dulu ujian RT antigen, kalau positif macam tadi kan yang saya maklum tadi. Tapi kalau negatif tapi you ada gejala, you perlu masuk kerja, kena MC, then you call our hotline. Kita akan buat penilaian klinikal. Ada yang bertanya kenapa tak boleh, ada yang request even saliva test positif, minta dengan USM, minta dengan kami dekat hotline ni sampai bergaduh-gaduh untuk confirmkan juga dengan PCR, confirmkan juga dengan RTK. So kami sekarang kita macam Dr. Awi cakap tadi, sebab sekarang pun kita dah self-test sudah accepted as a positive case, dah confirm case sebab dah banyak dah case dah merata kan. Harap kita semua faham lah kan, kalau self-test RTK antigen positif, self-declare. Cuma kena tunjuk bukti lah dekat majikan masing-masing untuk proses seterusnya lah kan. Dan untuk ada kes-kes tertentu yang perlu rujuk ke seri. Selalunya faktor-faktor begini yang kita akan assess lah sejarah disahkan positif COVID. Sebab sekarang ni ada kes yang dah 2 kali kena COVID kan. Hari tu dah kena, selepas 90 hari ni biasanya kita ada kes yang seawal 78 hari kalau tak silap saya, selepas post-COVID terkena lagi sekali sebab ada new symptom, ada new risk, exposure. Bila kita test, was confirmed to be positive COVID. Dan mungkin second time lah dia kena kan. Selain daripada tu, untuk kes-kes yang dekat hotline ni, kita akan tengok siapa yang berisiko tinggi. Tadi kita tengok slide Dr. Awi cakap kan, you kena assess yourself, siapa yang high risk. You rasa you high risk, pregnant. Kan, yang ada potensi yang akan deteriorate very fast. Elderly, comorbid tu kan. So yang ni yang ada multiple comorbid, obesity, you self-test 2-3 kali negatif. Yang ni kita akan ambil kira untuk kita proceed kan. Dan kita akan reconfirm balik. Kalau dos yang ada kontak rapat, symptomatic, the flow is actually you kena inform your HOD. Sebab CC1 kan, dah declare sebagai CC1, tiba-tiba dalam pemantauan mula-mula tu asymptomatic dah masuk kerja, tiba-tiba ada gejala. Inform HOD, HOD will inform BG and BG will assess whether need to proceed with swab or not. It's not just do the self RTK antigen test. Yang tu sebab jangan muncul terus ke seri sebab kita banyak kes yang terus datang ke seri semua tu sebab kenapa bukan kami tak bagi datang dekat seri tapi memang tak bagi pun sebenarnya sebab kawasan tu kan kira berisiko kan. Kita nak elakkan penularan di kalangan staf dan kita tak nak crowded dekat depan seri tu dengan kes-kes yang agak berisiko tinggi kan. Okay. Yang tadi ialah berkenaan dengan warga kampus. Itu adalah saringan kes-kes yang kami terima di hotline dan juga di seri untuk warga kampus. Sekarang saya share sedikit about pesakit ataupun SOP untuk pesakit luar kita, pesakit kita dan juga orang awam lah. Masih guna pakai borang deklarasi dalam bentuk QR code juga dekat klinik yang mana kita tengok kalau siapa-siapa perasan lain soalan ni dah pendek dah kan. Kita tak tanya dah banyak-banyak benda macam hari tu sebab sekarang dah towards endemic. Mungkin soon will be macam Dr. Awi cakap kita akan abolish. Kan? Mungkin kan. Kita tak tahu sebab semua orang dah ni. Dan even if the booster rate kita pun makin tinggi, mungkin dah istihad endemik nanti saringan macam-macam ni tak perlu dah. Tapi for the time being we are still using. Okay. So apa yang kita buat untuk pesakit dan juga pelawat dan sebagainya, kita akan
minta mereka isi deklarasi dan juga cek dia orang punya MySejahtera. Sebab sekarang kan digital action, so tak ada dah orang pakai gelang. Dekat mungkin dekat premis akan muncul orang yang tiba-tiba MySejahtera dia merah. Kan? Ada dan ataupun dalam HSO pun dikeluar kan. Okay, yang ni lah kita akan ni. Dan untuk pesakit luar, pelawat atau vendor ni masih kita guna pakai SOP endemik tadi yang saya share. Yang mana kita akan tengok date of dia dah previously confirm COVID macam mana dan ada bergejala ke tak. Bergejala ni sangat important lah kan. Selalunya kita akan tak bagi tengok di dalam klinik yang ramai-ramai tapi tengok juga status vaccination dan sebagainya. Untuk pelawat dan vendor, saya banyak menerima pertanyaan daripada jabatan yang mana pelawat dan vendor ni telah kalau tengok dalam SOP kita untuk pelawat dan vendor ni, kalau tengok kepada aktiviti dia, kalaulah aktiviti tu melibatkan memang tak boleh nak penjarakan, contoh ultrasound kan yang dekat dan kontak je lama, kita tak boleh nak patuh the SOP apa semua, so kita bukan patuh SOP buka mask. Maksud saya dari segi duration of contact and then also macam nak kena masuk OT, vendor nak kena masuk OT untuk handle implant ke apa semua tu, yang tu kita minta dia buat nasal RTK 24 hours before. Masih kita guna pakai yang tu lah for the safety of our patient and our staff. Okay. Dan yang ni ialah yang terbaru berkenaan dengan kaunter saringan COVID yang juga disediakan di bawah Seri dan juga Timbalan Pengarah Operasi kita lah, Prof. Imran. Sebagaimana kita maklum, peneman masih lagi kita tak benarkan peneman kecuali kes-kes tertentu yang telah kita kata telah disemak kriteria dia sama ada dibenarkan meneman ke tak. So dia kena dapatkan dulu, peneman dia dapatkan dulu kebenaran daripada ward terbabit kan. Dan daripada situ selalunya ward akan bagi slip saringan COVID yang diorang kena buat di KSC untuk kes-kes tertentu. Tapi biasanya kita akan advise mereka buat sebelum mereka sampai ke USM, bawa result sahaja untuk elakkan crowded dekat KSC. Ini adalah kaunter saringan COVID-19 KSC Hospital USM dan dia telah beroperasi secara rasmi bermula 1 November 2021 melibatkan tenaga staf daripada pelbagai jabatan, MO, staff nurse, MA dan MLT daripada Jabatan Mikro. Dan objektif dia ni pusat saringan COVID bagi peneman dan pesakit yang peneman pesakit memenuhi kriteria peneman dan juga pesakit elektif jabatan-jabatan tertentu lah. Memang laku keraslah dekat sini kan, sampai 90 kadang-kadang sehari. Yang mana sepatutnya kita follow flow yang kita telah bincang lah untuk KSC. Dan ujian yang kita jalankan dekat sini hanya nasal swab RT antigen sebab kita tak ada staff yang untuk hantar gene expert ke dan sebagainya. Okay. Ini adalah KSC kita lah. Ini slip saringan COVID yang saya maklumkan tadi yang mana ada flow dia. Selepas dapat slip ni mereka akan kena pergi ke unit taksiran barulah ke KSC untuk buat prosedur. Okay. Itu saja saya rasa perkongsian daripada saya sebagaimana kita maklum dengan long pandemic dan towards endemic kita kena jaga diri kita masing-masing, kita berusaha setakat kita mampu dan sama-sama lah saya rasa kita sama-sama sebagai healthcare worker terutamanya warga kampus kesihatan untuk kita sebarkan berkenaan dengan vaksin di kalangan anak-anak yang kita maklum dah peaks di Kelantan very low kan. Yang tu yang dapat membantu kita supaya sistem kesihatan kita ni tidak kolaps sekiranya diisytiharkan endemik dan kita semua macam dapat kembali beriadah dan sebagainya, buat aktiviti tanpa dijangkiti dengan selamat lah, maknanya kita mengambil langkah yang selamat.